Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang tak terhingga ke atas Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia, inayah, taufik dan hidayah. Dapat lagi kita bersama-sama melalui forum santai kita pada tengah hari ini, iaitu nikmat Ramadan dan Syawal. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, sedar tak sedar hari ini dah hari terakhir kita berpuasa. Besok masuknya 1 Syawal, dan insya-Allah pada Syawal tahun ini kita akan bersama-sama mendirikan sembahyang Aidilfitri bersama-sama dengan ahli keluarga kita, kerana kita masih lagi di dalam PKP yang tidak dibenarkan untuk kita sama-sama berjemaah di masjid. Jadi walau bagaimanapun insya-Allah kita akan bersama-sama berjemaah di rumah masing-masing. Rasanya tahun ni ramailah keluaran daripada tarbiyah Ramadan ini. Imam tarawihnya, imam Aidilfitrinya, dan juga khatib tiap-tiap rumah nanti akan baca khutbah. Baik, jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada tengah hari ini kita nak berbicara tentang nikmat Ramadan dan Syawal. Bersama-sama kita yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Faris bin Muhammad Zaini untuk membincangkan apakah yang mesti kita kena lalui di dalam Aidilfitri kita pada besok hari insya-Allah, dan juga apakah perkara yang perlu kita lalui pada tahun ini. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita dah masuk hari ini 30 Ramadan, kita dah melalui 30 hari berpuasa, ditambah pula pada tahun ni kita bertarawih bersama dengan ahli keluarga, tak dapat kita nak bersama berjemaah di masjid surau. Jadi kita minta penjelasan ataupun kita minta huraian penerangan daripada yang berbahagia Al-Fadil. Pada tahun ni berbeza pada tahun-tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita ke masjid, tahun ni kita hanya ada berada di rumah saja. Jadi mestilah ada perbezaan, kesan daripada 30 hari kita kita berpuasa. 30 hari kita puasa tahun sudah dengan 30 hari kita berpuasa pada tahun ni, maka sudah pasti ada perbezaan dah. Jadi kita minta Al-Fadil Ustaz dapat huraikan kesan-kesan daripada kita berpuasa pada tahun yang sempena dengan PKP juga pada bulan Ramadan ini. Jadi kita minta penjelasan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Azhar Abu Bakar di atas soalan sebentar tadi. Forum kita hari ini berbentuk tazkir, saling memperingat di antara satu sama lain. Bukan kita mengajak orang yang baru, tetapi kita mengingatkan orang yang sudah tahu untuk kembali ingat benda yang perlu dan benda yang wajib. Baik, kita telah menghadapi Ramadan sebanyak 30 hari pada tahun ini, dan hari ini adalah hari yang terakhir kita dalam bulan Ramadan. Kerana Rasulullah SAW bersabda, awaluhu rahmah, awal Ramadan tu dengan kerahmatan, kasih sayang Tuhan, riqqah fil qalbi. Allah Ta'ala sayang
Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah, Allah Ta'ala beri kekuatan, Allah Ta'ala beri semangat kepada kita untuk melakukan ibadah. Sebab apa? Sebab pada tahun ini kita tak dapat untuk solat berjemaah ramai-ramai di masjid, kita tak dapat merasai hai'ah Ramadan, bi'ah Ramadan, suasana dan keadaan Ramadan seperti tahun-tahun sebelum ni. Dan kita diuji. Sebenarnya ujian ini adalah lambang kepada pemberian nikmat. Ulama kata apa? Al-man'u ainul ata'. Larangan itu adalah pemberian. Allah Ta'ala larang kita semayang berjemaah di masjid bukan sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak bagi satu nikmat, kita sentiasa berada di dalam rumah dan kita bersama dengan keluarga kita, kita tambahkan, pupukkan kasih sayang. Kerana apa? Kerana orang Islam bila nak berjaya, mesti institusi kekeluargaan itu berjaya. Bila institusi kekeluargaan mundur, gagal, bagaimana Islam nak dapat diajarkan, bagaimana Islam nak dapat didakwahkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita peluang pada bulan Ramadan kali ini untuk kita sama-sama menggunakannya untuk memperbaiki, untuk kita menggunakan masa yang ada bersama keluarga sentiasa berbuat ibadah untuk mendapat rahmat Allah. Dan wa awsatuhu al-maghfirah, di pertengahan bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa-siapa yang berpuasa, bagi siapa-siapa yang mendirikan Ramadan dengan sebenar-benar pendirian, dengan sebenar-benar ibadah, dengan sebenar-benar pengharapan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya yang terdahulu. Dan Allah Ta'ala juga akan apa? Wa akhiruha itqun minan nar, dan di pengakhiran pengakhiran Ramadan itu adalah bebas daripada api neraka. Bila kata bebas daripada api neraka, Allah Ta'ala nak bagi kita masuk syurga. Jadi kena gunakan, manfaatkan Ramadan yang ada untuk kita dapat rahmah, untuk kita dapat maghfirah, dan kita dapat itqun minan nar. Jadi perbezaan yang berlaku pada tahun ni mesti kena melahirkan kesan-kesan yang positif. Kalaulah kita berpuasa sebanyak 30-40 tahun yang lalu dengan bi'ah yang sama, dengan suasana yang sama, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, lepas tu kita makan moriah ramai-ramai, kita puasa, ada tak puasa, pergi pasar Ramadan dan sebagainya. Pada tahun ini berubah bi'ah, berubah suasana Ramadan. Jadi bila berubah bi'ah, bila berubah suasana, maka yang kita perlu adalah kesan yang lebih positif. Bila duduk suasana yang lepas, kita banyak tengok pembaziran, kita tengok banyak orang tidak puasa, kita tengok ramai orang yang tidak melakukan ibadah bersungguh-sungguh. Hanya apa? Hanya cakap saja tanpa melakukan sebarang amalan. Tapi tahun ni Allah Ta'ala nak kita duduk dalam rumah kita. Kerana apa? Sebaik-baik amalan di zaman fitnah adalah beruzlah. Jadi Allah Ta'ala nak menghadiahkan kita satu sunnah Nabi SAW, iaitu beruzlah. Ketika mana Nabi SAW hendak mendapat wahyu yang pertama di Gua Hira, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ar-ru'yah sadiqah, satu ilham, satu mimpi yang benar kepada Nabi SAW untuk beruzlah. Ketika mana Nabi SAW beruzlah, datanglah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita samakan dengan kita berkurung dalam rumah dengan kita beruzlah, kita tinggalkan maksiat, kita tinggalkan pembaziran, kita duduk dalam rumah makan apa yang ada, dan itu akan menambah kesan yang positif. Dan kesan yang pertama iaitu tarbiyatul Quran. Bila kita duduk dalam rumah selama 30 hari ni, moga-moga kita dapat mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Siapa yang dah mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran? Hari ni adalah hari yang terakhir dia membacakan juzuk Amma, bermula daripada surah Amma yatasaalun sehingga habis surah An-Nas. Siapa yang berjaya? Kalau siapa berjaya, maka dia terkesan dengan Ramadan yang Allah Ta'ala letak dia dalam rumah. Mungkin tahun-tahun lepas dia tak sempat nak baca Al-Quran, dia kerja dan sebagainya. Tapi tahun ni Allah Ta'ala hidupkan dia di dalam rumah bersama dengan Al-Quran. Maka dia kena gunakan Al-Quran untuk menimba, untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Al-Quran sendiri diturunkan pada 17 Ramadan, nuzul Quran. Jadi kena gunakan bulan Al-Quran, kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Taala turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan untuk apa? Untuk nak beri petunjuk dan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Moga-moga mereka yursyidun, moga-moga mereka diberi petunjuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita, man qatamal Qur'ana falahu da'watun mustajabah. Siapa-siapa yang
mengkhatamkan Al-Quran, maka dia akan ada satu doa yang Allah Ta'ala akan mustajab. Jadi siapa baca 30 juzuk hari ni habis, maka Allah Ta'ala akan mustajabkan doa dia. Apa doa? Kita kata, ya Allah, rezekikan aku dapat malam Lailatul Qadar, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah, muliakan aku, ya Allah, terima makbul doa aku. Nabi SAW, siapa yang khatam Quran, maka baginya da'watun, satu doa, da'watun, satu doa. Da'watani, dua doa. Da'wat, banyak doa. Jadi Nabi kata satu doa saja Allah Ta'ala akan mustajab. Hang bagi khatam Quran, hang minta satu, Allah Ta'ala akan kabul. Jadi kena yakin dengan hadis Nabi SAW. Yang kedua, tarbiyatul qiyam. Tadi tarbiyatul Quran, tarbiyatul qiyam. Tuhan suruh kita uzlah, Tuhan bagi kita peluang untuk rumah, untuk kita qiyam. Kita rehat banyak, kita kena qiyam banyak. Kita kena bangun awal, kita kena kurangkan tidur, kita kena qiyam mulai baca Quran dan sebagainya. Apa yang kita buat pada bulan Ramadan? Jadi kalau 30 hari kita bercuti, kita berkurung dalam rumah, kita beruzlah dalam rumah, mesti qiyam kita kena setiap hari. Tapi kalau qiyam kita tak sampai seminggu sekali, maka kita orang-orang yang miskin, orang-orang yang miskin. Kerana Nabi SAW bersabda, afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Sebaik-baik semayang selepas mana semayang fardu yang 5 tu, Zuhur, Asar, Subuh, Maghrib, Isyak tu, adalah solat qiyamul lail. Jadi bila kita solat qiyamul lail ni, solat tu adalah fadilat yang kedua tertinggi selepas mana kita melaksanakan ibadah fardu. Jadi kita di bulan mulia ni, yang hak lepas kita mampu buat tak? Kan kita seminggu sekali pun tak lepas. Miskin kita. Kan? Kalau kita, Tuhan bagi kita Ramadan yang sesi lepas, tak apa, kita sibuk kerja, kita letih dan sebagainya. Bab kerja kita pun ibadah. Tapi bila kita duduk dalam rumah, kita tak sempat buat qiyamul lail. Jadi kita sendiri yang rugi. Kita jangan bagi alasan. Esok kat mahkamah Tuhan, Tuhan tanya, waktu aku bagi hang kerja, hang kata hang letih. Tapi aku tak bagi hang kerja, hang letih juga. So what are you doing? Apa yang kamu buat? Madza taf'alun? Apa yang kamu buat? Wa an umrika fi ma tafnah. Dengan umur kamu, apa yang kamu binasakan? Umur yang Tuhan bagi 40 tahun, kamu guna untuk apa? Esok tu apa? Tubuh badan kita jawab. Al yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari tersebut kami akan kunci mulut. Wa tukallimuna aydihim, dan kami akan bagi tangan kamu cakap. Jadi tangan kamu cakap pula apa yang kamu buat pada bulan Ramadan. Dia takut. Tengok qiyam kita banyak mana. Kesan qiyam kita. Kalau kita Ramadan kita banyak qiyam, insya-Allah bulan Syawal, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Safar kita akan sentiasa qiyam. Kerana qiyam ini sunnah terbesar Nabi SAW. Tak nama Nabi kalau tidak qiyam. Nabi-nabi terdahulu penuh dengan qiyam, para sahabat qiyam, Muhammad Al-Fatih qiyam. Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih sentiasa qiyam. Allah Ta'ala bagi dia kemenangan yang besar. Kita, sebab tu kita sentiasa kalah dengan nafsu, kita tidak ada qiyam. Yang seterusnya, tarbiyatul jud. Apa makna tarbiyatul jud? Kesan untuk kita merasa lebih murah hati pada bulan Ramadan. Ingat kita duduk di rumah, kita murah hati. Murah hati bukan kata dengan duit ya, dengan kasih sayang, dengan harta benda, dengan apa lagi, dengan ilmu kita sampai kepada orang. Kita murah hati. Kerana apa? Semurah-murah hati di kalangan manusia ni adalah Nabi. Dan diumpamakan murah hati Nabi ni lebih besar daripada angin yang bertiup. Kalau kita tengok angin yang bertiup tak berhenti, pemurah Nabi SAW lebih daripada itu. Kita masih ada kedekut, syuhun muta', kedekut yang ditaati. Bila nak bagi ke orang ya, perasaan kedekut tu mai. Kita bukan nak taat Tuhan, kita taat kedekut kita. Syuhun muta', bakil yang kita taati. Jangan gitu. Kita kena bawa keluar harta kita bagi ke orang. Kerana apa? Bila kita berinfak pada bulan Ramadan, 10 kali ganda Tuhan beri pada kita. Dan seterusnya tarbiyatul doa. Bila kita bulan Ramadan, kita duduk dalam rumah selalu, kita boleh amalkan doa, kita boleh baca kitab. Banyak kitab-kitab yang cerita tentang doa. Bermula daripada kita bangun tidur sehingga kita nak tidur pula, penuh dengan doa. Islam tak meninggalkan kita dengan doa, sehingga Nabi SAW bermula daripada bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, sehingga nak tidur pula bismikallahumma ahya wa amut. Masuk bilik ayam doa, keluar bilik ayam doa, masuk pekan doa, keluar pekan doa, masuk rumah orang doa, keluar rumah orang doa, masuk dalam masjid doa, keluar rumah orang doa, nak pergi bekerja ada doa, nak tengok cermin ada doa, semua ada doa. Jadi kita sentiasa dimenuakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa. Kerana apa? Bila kita berdoa ni, kita menunjuk izharul ubudiyah, kita menunjuk tanda kehambaan kita kepada Allah. Izharul iftikar, kita menunjukkan tanda kita berhajat kepada Allah. Kalau orang yang tidak ada doa ini orang yang lemah, kerana Nabi SAW bersabda,
Nabi kata apa? Inna abqalan nasi man bakhila bis salam. Sesungguhnya orang yang bakhil di kalangan manusia ni orang yang malas nak bagi salam. Wa inna a'jazan nasi ajazu anil du'a. Dan sesungguhnya orang yang paling lemah di kalangan manusia ni orang yang lemah doa. Bila lepas mayang ni tinggal doa. Bila dah lah lepas mayang pun tinggal doa. Sudah tentu bangun tidur tak doa. Sudah tentu bangun nak tidur tak doa. Sebab lepas mayang pun dia tidak doa. Kita kena doa selalu kerana Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa idza sa'alaka anni fa inni qarib. Jika ditanya tentang aku wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Aku ini rapat dengan kamu. Ujibu da'watad da'i, maka aku akan mustajabkan orang-orang yang meminta kepada aku. Falyastajibu li, maka suruhlah depa meminta kepada aku. Maka suruhlah mereka memohon permintaan kepada aku. Tengok Allah Ta'ala sampai suruh Nabi Muhammad pesan kepada semua orang untuk kita sentiasa mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana hadis lain sebut apa? Doa huwal ibadah. Doa ni separuh daripada ibadah. Doa ni dengan makna ibadah. Solat sendiri dengan makna doa. Kita bermula dengan takbir, diakhiri dengan salam, maka ia adalah simbolik kepada kita memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya tarbiyatul jihad. Kita bila kita duduk dalam rumah ni, kena kesan jihad tu kena ada. Dulu Nabi SAW masa bulan Ramadan, Nabi berperang dalam peperangan Kubra, Badal Al-Kubra, 313 orang ya, orang Muslim, tetapi menang melawan orang kafir waktu musim panas, sahabat-sahabat. Kita sekarang ni kita duduk dalam rumah, apa jihad kita? Apa yang kita buat? Jadi kita kena ada jihad lebih besar. Satu jihad yang boleh kita buat, jihad mematuhi segala undang-undang. Jihad untuk mendengar dan mentaati kata pemerintah. Pemerintah kata jangan keluar, kita berjihad untuk sentiasa taat. Kerana apa? Kita kena taat. Pemerintah kata ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taat kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul, dan taat kamu kepada pemimpin-pemimpin kamu. Bila pemimpin kata jangan keluar, kita kena jihad, kita kena lawan nafsu. Sebab apa? Makna jihad secara lugah adalah kita menahan diri daripada melaksanakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kerosakan. Tu kita panggil jihad. Jihad yang makna terbesar, kita melawan orang kafir. Tu pula makna besar. Tapi jihad di sini dengan makna apa? Jihad yang saya sebut tadi, sebab peperangan dah tak ada dah. Kita tak perlu berperang dengan orang kafir. Sudahlah dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dengan orang kafir sehingga kita menang dalam peperangan Badar Al-Kubra. Itu satu peluang dan satu berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dimenangi orang Islam ketika dalam peperangan Badar Al-Kubra. Allahu Akbar. Layakkah kita bersama dengan golongan Badar? Sehingga sahabat Nabi SAW yang masuk dalam peperangan Badar, bila dia buat dosa, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Sebab apa? Sebab dia salah seorang daripada Ahlul Badar. Seterusnya, kita kesan apa lagi bila duduk dalam bulan Ramadan ni? Mesti kena ada kesan taubat. Bila kita duduk 30 hari dalam rumah ni, kita kena bimbang dosa kita hak dulu tu. Tuhan bagi masa 30 hari duduk dalam rumah, kita kena fikir dosa kita hak dulu. Tu kita panggil uzlah. Kita duduk seorang-seorang, kita fikir dosa kita, kita renung pahala kita banyak mana. Sebab kita nak masuk dalam kubur esok tak ada bantuan. La isti'anah, tak ada bantuan. Akan datang kepada kamu dua malaikat, dia akan tanya ma rabbuka wa man nabiyuka wa man ikhwanuka wa ma dinuka. Kita boleh jawab ke tak? Tangan kaki kita yang akan jawab, amalan kita yang akan jawab. Banyak mana amalan kita nak bawa persembah oleh Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena taubah, kita kena kembali kepada Allah, al-inabah, kembali kepada Allah. Kita kena rujuk kepada Allah setelah mana kita bercerai diri daripada Allah. Kita ni bercerai diri daripada Allah ni, tapi janji kita masih ada. Sebab kita berjanji dalam perut mak kita, kita akan sentiasa beriman kepada Allah. Tapi kita keluar, kita kufur, kita tak ikut apa Allah Ta'ala suruh. Kita tak dengar apa yang Allah Ta'ala nak. Kita tak buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Jadi kita kena kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri sebut suruh kita bertaubat. Ini adalah amar dengan wajib. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kembalilah kamu, rujuklah kepada Tuhan kamu, pulanglah kepada Tuhan kamu dengan sebenar-benar pulang, dengan sebenar-benar taubat, dengan sebenar-benar rujuk. Jadi kita kembali kepada Tuhan ni, tak mau buat dosa dah, nak minta ampun pada Tuhan, tak mau ulang dah dosa dah, tak mau tengok maksiat dah, tak mau tangan, tak mau kacau, tak suka cakap benda-benda jahat dah. Dan semualah kita dah rujuk kembali pada Tuhan. Kita akan hidup bahagia sebab kita ada Tuhan. Kalau kita ada Tuhan ya, kita seolah-olah kita mendapat langit dan bumi. Tapi kalau kita ada langit dan bumi, belum tentu kita mendapat Tuhan. Seterusnya kita kena ada tarbiyah
yang kita keluar bulan-bulan Ramadan ni, kita ada tarbiyah al-jihad, tarbiyatu jihadi bil amal. Tarbiyah untuk kita buat amal bagi banyak. Buat amal bagi banyak. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 hari di akhir bulan Ramadan, Nabi sendiri tambahkan amalan yang mana Nabi tak buat pada bulan sebelum tu. Nabi tak buat pada bulan Syaban, Nabi tak buat pada bulan Muharram, Nabi tak buat pada bulan Safar, Nabi tak buat pun pada 10 awal bulan Ramadan, Nabi tak buat pada 10 pertengahan bulan Ramadan, tapi Nabi buat pada 10 akhir bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana di situ ada hadiah Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairum min alf syahr. Malam yang dinamakan sebagai Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih. Tu nisbah 1000 bulan. Kita mampu ke tak? Jadi bila kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mizarah, Nabi kuatkan kain. Sebab apa? Nabi tak mau sampai orang kata apa? Syadda mizarah tu maksudnya kinayah daripada tidak berbuat jima' dengan isteri. Kerana bila kita buat jima' dengan isteri pada 10 malam bulan Ramadan ni, kita tak mampu untuk nak bangun qiyam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata syadda mizarah, dia kuatkan sarung kain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tu, tak abanglah kata jangan buat jima'. Nabi kuatkan sarung kain sebab apa? Nak buat jima' berhenti sat. Lalu kita buat lepas tu. Lepas tu malam-malam bulan Ramadan kita kena kuat jihad buat amal. Lepas tu wa ahya lailah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam bulan Ramadan. Nabi tak macam kita malam akhir bulan Ramadan tidur, pi expo, pi uptown, beli baju raya, buat kerja dan sebagainya. Nabi sibuk dengan buat ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dia saja ahya lailah, tapi dia aiqaza ahlah, dia akan bangunkan ahli keluarga dia. Kadang kita ni penting diri kita bangun seorang-seorang, kita beruduk seorang-seorang, kita semayang seorang-seorang, tapi kita meninggalkan ahli keluarga kita. Jadi kita kena kejut. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kejut ahli keluarga. Nabi pun kejut ahli keluarga. Sebab dalam Quran kata qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka. Bukan jaga diri kamu saja, dia sekalikan dengan keluarga. Jadi kita kena bangun, ajak keluarga kita. Bila kita dah sentiasa qiyam pada bulan Ramadan, bulan Syawal tak ada masalah, akan terbangun. Siapa maksiat kan? Siapa yang berbiasa dengan maksiat, dia akan terbiasa dengan maksiat. Jadi siapa yang berbiasa dengan qiyam akan terbiasa dengan qiyam. Tuhan akan kejut punya pukul 4. Tapi kalau pukul 4 kita tak tidur duk main handset lagi, jadi macam itulah sampai ke akhirnya amalan kita. Apa yang kita buat, hak itulah yang kita akan dapat. Jadi kita kena bersungguh-sungguh mendapat apa kesan-kesan positif di dalam bulan Ramadan. Dan akhirnya kita kena ada satu je saya nak pesan, mesti kita kena amalkan istighfar. Bila kita amalkan istighfar ni, Allah Ta'ala akan membantu kita mengurangkan dosa-dosa kita. Tu saja jalan. Kalau kita nak berinfak, kita tak kaya. Kita nak buat ibadah, kita tak kuat. Kita nak apa lagi? Kita nak pergi haji, kita tak ada duit. Kita nak pergi umrah, kita tak ada duit. Kita nak buat baik dengan orang, kita dah tak larat nak keluar dah. Kita duduk dalam rumah kita aja. Jadi apa bantuan kita untuk mengurangkan dosa kita? Iaitu istighfar. Kena buatlah istighfar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beristighfar 70 kali sehari. Kita Nabi yang belum sudah tentu tidak ada dosa dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tergelincir dalam melakukan dosa dan maksiat, dia pun beristighfar sebanyak 70 kali. Ni kita. Kita lagi kena banyak sebab kita ni buka-buka mata maksiat dah. Tutup mata pun maksiat lagi. Sebab apa? Mimpi benda tak elok dan sebagainya. Mimpi tu main daripada kita tengok benda hak elok ke tak. Kalau benda kita tengok elok, mimpi kita pun jadi elok. Tuhan jaga. Tapi kalau mata kita tengok tak elok, masuk dalam mimpi terus. Ada kita tengok ustaz-ustaz, wali-wali besar, syekh-syekh besar, mimpi benda tak elok. Tak, sebab apa? Siang malamnya tengok kitab, siang malamnya tengok Quran, siang malamnya dengar syarah guru dan sebagainya. Jadi malamnya akan dihiasi dengan mimpi-mimpi indah daripada Allah. Tapi kalau kita siangnya tengok maksiat, siangnya sembang tentang orang dan cari keburukan orang, maka malamnya mimpi kita dimainkan oleh syaitan. Jadi kita kena beristighfar. Pesan saya, keluar bulan Ramadan, kalau kita tak mampu qiyam, kita tak mampu sedekah, kita tak mampu jadi pemurah macam Nabi, kita tak mampu jadi orang yang kuat ibadah macam Nabi, saya pesan untuk kita istighfar. Kerana di dalam Al-Quran Allah sebut wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bihamdika bil asyi wal ibkar. Maka kamu kena istighfar, mohon keampunan kamu li dzambika, di atas dosa kamu. Wasabbih bihamdika, dan mesti kamu sucikan wasabbih bihamdika, mesti kamu sucikan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala bil asyi wal abkar, pada waktu pagi dan waktu petang. Jadi kita kena sentiasa melazimi istighfar. Kerana apa? Satu lagi, ada hadis yang disabitkan oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas ni salah seorang daripada pemuda yang berada pada zaman Nabi SAW. Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni lah yang Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkan dia dengan agama. Wa alimhu ta'wil. Ya Allah, alimkan dia dengan ta'wilat.
Jadi dia ni lah yang didoakan oleh Nabi SAW waktu kecil. Sampai dia besar, dia jadi periwayat hadis yang besar. Dia jadi orang masyhur di kalangan para sahabat. Dia kata apa? An Ibni Abbas, man aksara minal istighfar. Siapa yang banyak daripada istighfar, banyak dia mohon ampun daripada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Maka Allah Ta'ala akan jadikan setiap kesengsaraan dia faraja, kebebasan. Allah Ta'ala akan bagi setiap kesengsaraan dia faraja, keseronokan, kesenangan. Allah Ta'ala akan bagi setiap kesengsaraan, ujian pada dia, dia akan dapat melewati ujian tadi dengan penuh kesabaran. Wa min dhiqin makhraja. Dan orang yang banyak sabar, orang yang banyak istighfar ni, bila dia sesak, Allah Ta'ala bagi makhraja. Apa makna makhraja? Jalan keluar daripada kesusahan. Kita ni kalau sesak kat dalam jam lalu lintas, kalau ada jalan keluar, kita keluar dah. Tapi tidak ada jalan keluar. Jadi kita tak boleh, kita terpaksa mengharungi jam tersebut. Tapi untuk orang yang istighfar, bila dia dalam keadaan dayak, dia dalam sesak, Allah Ta'ala uji dia macam-macam, maka Allah Ta'ala bagi dia makhraja, jalan keluar daripada ujian tersebut. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ibn Abbas kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan wa razaqahu, Allah Ta'ala akan merezekikannya orang yang beristighfar tu min haitsu la yahtasib, daripada benda yang dia tak sangka-sangka. Kadang-kadang dia dapat anak yang soleh, kadang-kadang dia dapat isteri yang solehah, kadang-kadang dia dapat menantu yang soleh, kadang-kadang dia dapat mak mentua yang soleh, kadang-kadang dia dapat jadi bekerja tempat yang orang yang baik-baik, kadang-kadang bos dia sangat mulia, kadang-kadang orang kampung dia sangat baik-baik, dia duduk tempat baik-baik, atau Allah Ta'ala bagi dia bina rumah di tempat yang baik-baik, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi dia semualah. Dia tak kira rezeki saja dengan makna duit ringgit. Kadang-kadang kehidupan kita, suasana kita, kadang-kadang kita tak minta pun kita dilahirkan dalam suasana yang maksiat. Kita tak minta dilahirkan di lorong-lorong gelap, tapi Allah Ta'ala rezekikan kita dilahirkan di tempat yang mulia. Kita dilahirkan daripada perut orang yang menghafal Quran. Kita lahirkan daripada perut orang yang mengaji Quran. Kita lahirkan daripada perut wanita yang salihah. Kita lahirkan daripada zuriat yang baik-baik. Itu adalah rezeki daripada Allah. Itulah kadang-kadang orang yang banyak istighfar ni, Allah Ta'ala bagi rezeki dalam keadaan yang dia tidak sangka-sangka. Jadi saya harap kesan-kesan positif yang saya sebut ni akan dapat kita adaptasi di bulan Syawal dan sehingga akhir. InsyaAllah itu saja untuk soalan pertama. Terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kesan-kesan itu akan terpahat di hati kita dan kita teruskan kehidupan kita di bulan Syawal ini, di bulan Syawal besok ini, dengan kesan-kesan itu sehinggalah Ramadan yang akan datang insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita bila sampai di hujung Ramadan ini, besoknya kita nak sambut Syawal, pakat seronok tega dah. Terutamanya bangsa kita, di Malaysia kita ni. Sibuk dengan nak sambut raya dengan kuih rayanya, nak sambut dengan baju pakaian raya dan sebagainya lagi. Nak mengunjung dan sebagainya. Baik, kita minta Al-Fadil Ustaz cerita tengok, kalau orang dulu-dulu ni ataupun orang lain daripada Malaysia ni, apa sambutan bila sampai ataupun menjelangnya satu Syawal. Kita ni beza sangat. Sampai ada orang yang tak boleh dengar lagu Dendang Perantau. Dengar saja riau habis. Pasal apa? Ni PKP tak boleh balik kampung. Masya Allah, tu beza kita. Kita tengok apa perbezaan kita ni dengan orang-orang dulu. Terutamanya yang alim-alim orang dulu ni, apa sambutan yang mereka buat di menjelang satu Syawal ni. InsyaAllah, silakan. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Azhar Abu Bakar di atas soalan tadi. InsyaAllah kita akan kupas sikit tentang sejarah ataupun apa yang Nabi SAW buat, sahabat-sahabat buat, para ulama buat pada bulan Syawal. Bulan Syawal ni adalah satu bulan yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kejayaan ataupun farah, kita panggil itmamul farihah. Kita menyempurnakan kegembiraan selama mana Allah Ta'ala memberi kita puasa sebanyak 30 hari. Allah Ta'ala mengitmamkan kita punya puasa tadi tu dengan kegembiraan. Sebab itulah ada bila orang puasa, lisaimi farhatan, bagi orang yang puasa tu dua kegembiraan. Farhatun hinama yuftir, gembira ketika mana dia berbuka puasa. Wa farhatun hinama laqi Allah, dan dia bergembira ketika mana dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dua kegembiraan bila orang berpuasa ni. Dia akan seronok bila dia buka puasa.
dia akan rasa bebas, dia akan rasa seronok. Jadi serupa tu juga bila kita nak masuk bulan Syawal ni, kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada puasa yang wajib sebanyak 30 hari. Baik, saya teringin untuk kita cerita bagaimana Nabi SAW ketika datang ke Madinah. Ketika itu di Madinah ada kaum yang bernama kaum Ansar. Nabi SAW yang berada di Mekah kita panggil kaum Al-Muhajirin. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan Hakim di dalam Mustadraknya bisanadin sahih an Anas, dengan sanad yang sahih daripada Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ni orang yang alim, anak kecil yang alim. Anas ni mak dia nama Ummu Salamah. Anas pak dia nama Malik bin Nadar. Malik bin Nadar ni tidak Islam. Ummu Salamah menghantar Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijaga. Anas bin Malik ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Boleh kita kata Anas bin Malik adalah pemuda yang awal masuk Islam. Anas bin Malik ni ketika mana diwakafkan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjaga Anas bin Malik. Nabi membaca hadis di Masjid Nabawi, di Mekah di Masjid Nabawi. Anas bin Malik adalah orang yang tukang dengar. Dan ada pertikaian di antara ahlul hadis. Adakah hadis Anas bin Malik ketika mana waktu Anas bin Malik belum balik dikira sebagai hadis, dikira sebagai ittisalus sanad? Maka menjadi pertikaian di antara para sahabat, di antara para muhaddisin. Maka kebanyakan para muhaddisin menghukum hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ketika kecil dia adalah hadis yang sahih. Kerana apa? Kerana banyak penyaksian daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran memuji para sahabat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami jadikan kamu sebagai umat yang di pertengahan, umat yang tengah-tengah, adil, umat yang wasitah, umat yang kita panggil apa bahasa Melayu dia, yang tengah-tengah lah. Itu adalah penyaksian kepada para sahabat. Dan Nabi juga kata ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang. Jadi para muhaddisin mengambil hadis Nabi dan saksi daripada Al-Quran untuk mengesahkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat ketika mana sahabat tadi kecil. Anas bin Malik ni orang kecil, bukan orang kecil dulu, dia kecil dia masuk Islam dah. Jadi waktu dia kecil dia banyak dengar hadis, dan orang yang paling banyak dengar hadis setelah mana Sayyidina Aisyah adalah Sayyidina Anas bin Malik. Dan tidak lupa juga Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Anas bin Malik, pak dia Malik bin Nadar tidak Islam. Anas bin Malik ni hidup lama, hampir 100 lebih tahun, 101, 102, dan dia dimatikan dalam keadaan yang disiksa oleh pemerintah pada zaman tu. Pada waktu dia ketika mana dia nak dizalim, dipukul, di macam-macam lah. Maka Anas bin Malik kata, kalaulah Nabi SAW tahu aku diberlakukan sebegini, apa yang kamu nak jawab? Maka dia mati macam tu saja. Anas bin Malik ni hidup lama, dia hidup kecil dengan Nabi, dia berasa hidup dengan Nabi, berasa hidup dengan khulafa sampai habis khulafa. Sebab dia hidup dengan Nabi 40 tahun Nabi dapat wahyu, dia hidup dengan Nabi. Jadi Nabi lepas tu 20 tahun Nabi wafat, lepas tu dia hidup dengan para sahabat. Abu Bakar memerintah tak lama, Umar memerintah lama sikit, Ali, Osman. Lepas tu dia duduk dengan Dual Al-Islamiyah, daulah-daulah Islamiyah. Jadi dia disiksa pada Dual Islamiyah, daulah-daulah Islamiyah, dan dia mati ketika itu, ketika waktu hampir 100 ataupun 101 tu Anas bin Malik. Jadi hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Kita berhutang budi dengan Sayyidina Anas sebab banyak hadis daripada Nabi SAW adalah yang disampaikan oleh Sayyidina Anas. Banyak pahala Sayyidina Anas. Sayyidina Anas bin Malik, beza Anas bin Malik dengan Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah orang imam mazhab yang kedua. Imam Malik bin Anas ni imam mazhab yang kedua. Imam mazhab nombor 1 siapa dia? Abu Hanifatun Nu'man. Nombor 2 Imam Malik bin Anas. Nombor 3 Imam Syafi'i. Nombor 4 Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tu kalau akidah kita ikut Imam Abu Hanifatun Nu'man. Lepas tu kita ikut sulusul galur Imam Malik bin Anas, Imam Alimul Madinah, Imam Darul Hijrah. Lepas tu kita ikut imam kita Imam Syafi'i, Imamul Qaulain Al-Qadimi wal Jadid. Lepas tu kita ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi hadis ni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Qadima maksudnya datang ke Madinah, wajadahum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati hum, mereka itu golongan Ansar. Ansar kan duduk di Madinah. Nabi sampai ke Madinah, Nabi melihat wajadahum, Nabi melihat apa Ansar yahtafiluna bi'aidaini, mereka merayakan dua perayaan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hampa merayakan dua perayaan apa ni? Sebab tu waktu zaman jahiliah lagi, Islam tak masuk lagi. Nabi kata hampa merayakan dua perayaan apa? Perayaan tu dinamakan perayaan An-Nirus dengan perayaan Mahrajan, perayaan kaum jahiliah sebelum Islam memerintah. Sebab apa? Nabi berhijrah ke kota Madinah, tu kita panggil tahun pertama hijrah. Tahun pertama hijrah, dan tahun pertama hijrah juga adalah tahun yang disyariatkan berpuasa. Bila tahun yang disyariatkan puasa, tahun tu jugalah disyariatkan kita semayang raya. Jadi tahun tersebutlah kita berhari raya. Jadi Nabi SAW ketika mana datang ke Madinah, Nabi tanya, ni raya apa ni? Nirus dengan raya Mahrajan, raya kaum ni jahiliah zaman dulu. Maka Nabi SAW kata apa? Kana lakum yauman, akan ada kepada kamu dua hari raya. Tal'abuna fiha, kamu akan berseronok padanya pada hari raya tersebut. Waqad abdalakumullahu biha khairan minha yaumul fitri wa yaumul adha. Maka Allah Taala akan ganti dua hari raya kamu dengan hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha. Ketika itulah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang awal-awal perayaan ketika mana nak disambut hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha. Nabi kata kita akan tukar perayaan ni kepada perayaan Aidilfitri dan Aidiladha. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kata perayaan kita lebih mulia daripada perayaan depa. Baik, seterusnya ni cerita tentang boleh tak kita seronok pada hari raya ni? Boleh tak kita nak seronok, kita nak dengar lagu dan sebagainya? Hadis ni cerita walamma daqala Abu Bakar. Ketika mana Abu Bakar masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar selalu main rumah Nabi. Walamma dakhala Abu Bakar inda Aisyah, ketika mana Abu Bakar masuk ke dalam rumah Nabi, inda Aisyah tajariyatan tadriban, dua orang hamba yang tengah bermain biddufi, dengan gendang. Ada dua orang bermain dengan gendang. Dua orang hamba kepada Aisyah tengah main gendang. Abu Bakar tanya kepada Aisyah. Lepas tu Abu sambung hadis biddufi fi yaumin aidin, pada hari raya. Jadi bila Abu Bakar masuk ke rumah Nabi, tengok Aisyah bersama dengan dua orang hamba tengah main. Dua orang hamba tu main, bukan Aisyah main. Dua orang hamba tu tengah main gendang pada hari raya. Maka Abu Bakar kata, faghadiba Abu Bakar abi mazmur syaitan fi baiti Rasulillah. Maka bila Abu Bakar tengok awak ada dua orang hamba tengah main gendang ni, lepas tu Abu Bakar marah. Abu Bakar tanya Sayyidina Aisyah, adakah seruling dimainkan dalam rumah Rasulullah? Abu Bakar marah, apa duk buat gitu dalam rumah Rasulullah? Maka Rasulullah jawab kepada Rasulullah jawab apa kepada Abu Bakar? Rasulullah kata apa? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna likulli syai'in aid. Untuk semua orang ada perayaan. Wa hadza aiduna, dan ini adalah perayaan kita. Nabi kata semua orang ada perayaan masing-masing, tapi inilah perayaan kita. Ini menunjuk dalil kata kita boleh berseronok, kita boleh berbahagia, kita boleh ulama menggunakan hadis tersebut sebagai ibahatul ghina. Hukum keharusan kita mendengar radio, hukum keharusan kita mendengar lagu berasal daripada hadis Nabi SAW. Inilah yang menyebabkan kita boleh dengar lagu. Yang penting lagu tu tidak ada unsur benda yang haram, yang menyebabkan kita lari daripada agama, menyebabkan hati kita gelincir daripada iman. Adapun lagu yang membina kita punya semangat untuk bersama dengan Allah, bersama dengan agama, maka diharuskan. Bukan sunat lah. Sunat ni buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Harus buat tak dapat apa, tinggal pun tak dapat apa. Jadi ikut suka. Beza tu, kita kena ngaji usul fiqh. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya apa Nabi buat? Ni bila sebut Nabi ni, orang yang ikut Nabi terutamanya para ulama kita, para aulia kita. Para aulia dia tak ikut artis, dia ikut Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, dia pun akan buat. Apa Nabi buat pada hari raya? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah ni di antara salah seorang daripada para muhaddisin yang muktabar, yang kita ikut, yang kita ambil hadis daripada sandaran-sandaran sanad-sanad susul galur Ibn Khuzaimah. Nabi dia kata apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu jubbatun, satu jubah. Ni jubah. Tak kira lah jubah macam mana pun. Dia tulis jubbatun, satu jubah, yalbisuha fil aidaini wa yaumil jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu jubah hak Nabi pakai pada hari raya,
dan Allah Ta'ala Nabi SAW pakai pada hari Jumaat, Nabi pakai pada hari raya haji, Nabi pakai pada hari raya puasa, dan Nabi pakai pada hari Jumaat. Nabi ada satu jubah. Jadi kita kena ada satu set jubah dah. Jubah tak kira lah jubah baru ke jubah lama hak kita jarang pakai, kita kena simpan. Sebab apa? Sebab kita disunatkan bermewah, bukan bermegah, bermewah. Kita disunatkan untuk bermewah sedikit, berbelanja lebih pada bulan Syawal ni. Kalau selalu kita makan sehari 100 kan, tambah sikit, jadi 100.5. Kita beli kuih bagi belambak. Bukan kita nak makan, orang yang ada mai. Sebab apa? Disunatkan untuk menziarahi pada bulan Ramadan, mengucapkan tahniah di antara satu sama lain. Jadi benda tu benda sunat. Jadi itulah yang dibuat oleh para ulama. Seterusnya hadis juga yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Imam Baihaqi kata apa? Anna ibn Umar, sungguhnya anak Ibn Umar. Siapa anak bin Umar? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni kata apa? Abdullah bin Umar ni Imam Baihaqi kata Abdullah bin Umar ni akan memakai pakaian yang sangat cantik pada hari raya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi Ibn Umar. Cerita tentang Ibn Umar ni panjang kot. Nanti saya ada waktu lain kita cerita tentang Ibn Umar menegur ayah dia. Ada orang menegur ayah Ibn Umar ketika mana Sayyidina Umar pakai jubah besar. Ketika mana orang bagi kain belambak untuk ahli Madinah, semua orang dapat kain 1 meter. Bila mai Sayyidina Umar bagi khutbah, jadi awak orang kata Sayyidina Umar ni besar tinggi 1 meter cukup ke? Lah kali jubah dia elok ya, tak singkat. Orang marah Sayyidina Umar. Lepas tu Sayyidina Umar kata tak ada anak Sayyidina Umar nak jawab, anak dia bangun. Maksudnya anak dia memberikan kain yang dapat untuk bahagian anak dia kepada Sayyidina Umar. Tu cerita Sayyidina Umar dengan anak dia pun banyak cerita, nanti ada masa kita cerita lain lah. Dan apa lagi yang dibuat oleh para ulama bila main pada hari raya ni. Main hari raya ni ada banyak-banyak lah. Contohnya kita takbir. Takbir adalah salah satu sunat. Sunat yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertakbir mula daripada lepas maghrib hari terakhir bulan Ramadan, sehingga mana kita mengucapkan takbiratul ihram hari raya puasa. Beza dengan hari raya haji. Hari haji kita akan bertakbir secara takbir 4 hari berturut-turut, muqayyad. Muqayyad dia takbir, ada satu lagi takbir mutlak dengan takbir muqayyad. Mutlak kena pada mayang raya puasa, muqayyad kena pada semayang raya haji. Jadi kita kena takbir banyak 4 hari turut-turut. Adapun mayang, sebab 4 hari kenapa takbir? Sebab kita boleh sembelih lepas tu. Raya kedua boleh sembelih, raya ketiga sembelih. Kan? Jadi kita boleh takbir lagi. Adapun raya puasa sampai 1 hari ialah kita boleh takbir. Betul apa lagi? Ni di antara sunnah ataupun apa yang Nabi buat. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keluar semayang, Nabi akan mandi. Nabi akan mandi sunat. Jadi kita kalau tak boleh pun mandi sunat siap-siap lah rumah kita. Kita nak semayang kat ruang tamu, mandi siap-siap. Kan mandi sunat. Saja aku mandi sunat pagi hari raya kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengikut Nabi SAW. Kan mandi sunat. Lepas tu kita semayang raya macam biasa. Semayang raya macam biasa. Lepas tu apa lagi? Kita makan. Nabi SAW tak pernah pergi semayang raya tanpa makan. Jadi Nabi SAW akan makan dulu. Apa nak makanan Nabi SAW sebelum Nabi pergi ke masjid adalah tamar. Nabi SAW akan menjamar tamar sebiji, 2 biji untuk menyelesaikan sunnah Nabi SAW untuk makan dulu. Maksudnya kita tak puasa lah. Sebab apa? Pada hari raya haji, pada hari raya haji dan hari raya puasa, haram kita berpuasa. Siapa yang puasa pada hari raya haji, hari raya puasa, dahlah puasa dia tidak sah, maka dia dapat dosa pula. Sebab apa? Kita melakukan perkara yang haram di dalam Islam, iaitu berpuasa pada 2 hari raya umat Islam. Seterusnya kita kena banyak ucap tahniah di antara satu sama lain. Nabi SAW ketika mana lepas sembahyang raya, Nabi SAW kata taqabbalallahu minna wa minkum, dengan di antara para sahabat, dan mereka mengucapkan tahniah di antara satu sama lain. Kerana apa? Kerana bersyukur, berbangga maka melepasi nikmat Ramadan dan kita berada di bulan Syawal. Dan itulah salah satu daripada perbuatan-perbuatan orang bila menyambut bulan Ramadan. Dan kami di Al-Azhar ketika mana bulan Ramadan ni tak ada macam kita huha-huha, depa ibadah sedia-sedia. Hampir kedua tutup, syekh-syekh mengajar pun kata aku benci hadza syahrul ibadah. Laisa syahrul lidurus, hadza syahrul ibadah. Wa ana ata'abbad wa antum tata'abbad. Aku kan beribadah, hampa semua beribadah. Wa insya-Allah ba'da Ramadan, ba'da intihayna minas shaumi fi Ramadan sanantaqil ila durus. Kita akan beransur kepada pelajaran pula. Jadi semua orang balik beribadah. Mai bulan Syawal, lepas takbir 2-3 kedah pagi esok, lepas sembahyang raya pukul 6 pagi, pukul 3 kami sembahyang subuh, Allahu Akbar sembahyang subuh. Lepas tu tidur 2 jam, sementara nak sembahyang raya pukul 5. Lepas tu pukul 5 bangun, pergi kat padang, kami sembahyang raya. Dia tak ada Allah sayu-sayu ni Melayu saja. Kalau belah Arab tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham, walillahil ham. Kita dengar pun macam tak ada sedih ya.
Lepas kita pergi semayang raya di Mesir tu, semayang, balik-balik kita salam pi, salam mai, makan apa yang ada di rumah, bukan ada ketupat, rendang apa semua. Kita makan apa yang ada, nasi gula ayam. Lepas tu kita makan roti, ayam teh. Lepas tu kita tidur pula. Sebab panjang masa pagi dia panjang, jadi kita tidur pula. Bangun Zuhur, semayang Zuhur. Lepas tu dah tak ada raya dah. Duit raya ke, lagu raya ke, apa tak dengar dah. Jadi duduk Mesir di negara Arab, mereka tak pentingkan raya puasa. Tak ada. Raya puasa is small matter. Tak ada rasa apa. Tapi raya haji, mereka menggunakan raya tersebut dengan raya yang sangat besar. Sentiasa sembelih, sentiasa bagi orang makan daging, sentiasa sedekah daging kepada orang susah. Nampak orang kaya Arab akan sentiasa sembelih daging setiap hari. Adapun raya puasa, tak ada siapa buat apa pun. Lepas semayang, papa takbir, pakat balik rumah tidur. Bukan kata Melayu saja, tak lagi saya kata saya hina orang Melayu pula. Tak, orang Arab sendiri balik-balik kunci pintu tidur. Lagi bangun Zuhur dia pergi semayang pula. Lepas tu macam biasa. Macam bulan Syakban, Rejab. Jadi esok tu kerja macam biasa. Tak ada apa, small matter. Jadi kita orang Melayu ni bila bulan puasa dia kalut baju raya, bunga raya, seluar raya, mesir rumput. Tak pernah mesir rumput, hari ni mesir rumput. Kan? Ayah saya kata orang mesir rumput ni lah pekerjaan yang tak payah sakit kepala. Sebab hari ni dia mesir rumput tang ni, lusa mesir rumput tang tu, tolak mesir rumput tang tu sana, hari dia pusing pula. Tak pernah fikir apa. Risiko pun tak ada, apa pun tak ada. Dia duk dapat duit kerja, hak mana hak yang Tuhan buat dah. Kan? Potong pokok hari minggu ni sini, minggu depan sana. Lepas tu habis minggu dia ulang pula. Orang kerja mesir rumput ni, ayah saya kata orang yang tak ada masalah langsung. Duit pun dapat, tidur pun Lainer. Dia tak payah fikir. Orang kerja pejabat tu lagi orang marah lah. Projek tak siap lah, program tak buat lah, retah tu tak hantar lah apa. Ni orang pergi mesin rumput lah, bawa minyak ya, mesin. Esok mai pula dia kata, aku mesin tahun ni 40 tahun dah, tak pernah yang rumput tak naik. Lepas mesin ni lepas minggu ambil pula. Dia dapat duit tu. Orang pun bagi duit kat dia, bagi percuma ya. Sebab apa? Hang dah potong rumput duk naik, memang bangsa naik. Hang potong apa? Kalau tak potong takut lagi naik tinggi pula kan. Tapi sepak rumput ni yang tak naik tinggi-tinggi. Cuba kita simpan rumput kita kan. Simpan. Dia tak naik tinggi pun. Ada sengah kita punya betih ya. Tak pilih lebih pun. Kok mana pun. Lepas tu kita potong. Dia naik sekat tu juga. Tak ada kita tengok rumput naik sampai tutup rumah kita. Tuhan pun bijak. Kalau dia buat rumput ni biar sampai tunggu sampai tutup rumah kita, binasa pula. Jadi dia buat sekadar yang perlu. Dia pun lebih bijak daripada kita. Jadi kita menggunakan manfaat Syawal ni, kita tengok macam mana Nabi SAW sambut Syawal. Dan saya pun cerita tentang kisah mula-mula Nabi SAW menamakan perayaan kita kepada kaum Ansar. Tu kita kena ingat. Ni kadang-kadang kita raya tapi sejarah raya kita tak tahu. Kita tanya orang, macam mana boleh raya? Kita pun tak tahu. Nabi SAW pernah mengarahkan golongan Ansar, kita akan beraya 2 hari raya yang namanya Aidilfitri dan Aidilha. Ni kena ingat lah sahabat-sahabat. Bila orang tanya sahabat-sahabat, kenapa raya? Saya raya sebab ikut Nabi SAW. Tak boleh puasa hari tersebut, sunat sambut hari raya. Yang tu saja untuk soalan nombor 2. Terima kasih yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz. Kita pergi yang terakhir kot insyaAllah. Besok kita nak sambut hari raya. Dan besok juga kita tak boleh nak pergi semayang raya di masjid, di surau. Jadi minta Ustaz bagi persiapan sikit lah kepada semua ahli keluarga. Apa dia yang patut kita buat untuk nak semayang raya esok. Dan sedikit adab-adab lah kalau yang lebih baik tu untuk kita nak semayang nak kita kata nak menunaikan semayang raya dan juga kita nak sambut hari raya tu. Sekian. Terima kasih kepada Ustaz Azhar. InsyaAllah kita akan sembang tentang kaifiat solat raya. Solat hari raya Aidilfitri adalah solat yang pertama solat yang pertama kali didirikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Masjid Al-Ghumamah di Madinah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Siapa yang pernah pergi? Saya sendiri tak pernah pergi masjid yang namanya Al-Ghumamah di Madinah. Masjid tersebut adalah masjid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula sekali semayang sunat hari raya Aidilfitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang sunat hari raya di situ. Jadi solat sunat hari raya ni bukan solat fardu lah, solat sunat ya, sunat muakkad, sunat yang dituntut. Bukan harus lah, solat sunat yang muakkad. Solat sunat hak buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Dah lah buat dapat pahala, tapi benda ni disuruh pula. Suruh tu kita panggil muakkad ni yang dituntut. Ada satu lagi kita panggil tuntut wajib. Ni tuntut sunat. Tuntut wajib sudah tentu tuntut wajib. Bila kita tinggal dapat dosa. Ada pun tuntut sunat, tinggal tak dapat dosa. Tapi kalau kita buat pahala banyak.
Jadi kita kena buat solat sunat hari raya ni. Dua rakaat yang kita dirikan tu kena buat pada hari tu ya. Kita panggil dia solat sunat muakkad yang ditentukan dengan masa. Maksudnya tak boleh buat pada waktu lain. Rawatib boleh buat pada waktu lain, tapi hari-hari lain lah. Tak bolehlah buat sehari tu lambat-lambat pula. Dah ada hak-hak dia. Tapi 2 rakaat ni kalau kita tak jumpa dah Syawal, maka kita tak akan semayang dah solat sunat 2 hari raya ni. Jadi kita kena solat sunat. Dia solat sunat ni dia 2 rakaat. 2 rakaat lah, bukan 3 rakaat, bukan 4 rakaat. Dia 2 rakaat yang itmam, ada rokok, ada sujud. Ada rokok, ada sujud. Adapun semayang jenazah, dia tak ada rakaat, dia berdiri saja 4 kali takbir. Jangan semayang jenazah pula kat rumah duk takbir 4 kali, Assalamualaikum. Susah pula. Semayang raya pun takbir juga. Dia pun takbir lah kali. Dia lupa macam mana nak buat. Lepas tu dia pun bagi salam. Lepas tu bini tanya, semayang apa ni? Semayang sunat? Bukan semayang sunat ni semayang jenazah. Silap. Kita kena perbetul lah. Sebab semayang sunat saya pun ada takbir juga. Takbir banyak pula tu. Kita panggil takbir sunat. Baik, semayang sunat hari raya 2 rakaat. Rakaat pertama kita niatlah saja aku semayang ni, niat bahasa Melayu lah, mudah nak ingat. Saja aku semayang sunat hari raya Aidilfitri 2 rakaat sunat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat macam tu sudah. Bila kita angkat takbir kita niat. Lepas tu Tok Imam bila apa yang Tok Imam buat, makmum sudah tentu kena buat. Jadi Tok Imam, bila Tok Imam kita jadi imam, kita kena mulakan semayang kita dengan takbir. Takbir. Berapa kali takbir? Takbir bila kita semayang dalam rakaat pertama ni 7 kali takbir. Dalam takbir tersebut dikecualikan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu sekali lah sebab dia wajib. Adapun takbir untuk semayang raya ni, takbir tu takbir sunat. Kalau tak cukup 6, 7, 3, jangan lebih lah. Sebab dia sunat saja. Tak buat pun tak apa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita baru ni duk jadi imam tarawih kan? Imam tarawih kan memang cepat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita jadi imam semayang raya, kita pergi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut bismillah, maka tidak disunatkan lagi takbir. Jangan duk Bismillahirrahmanirrahim. Oi, silap. Allahu Akbar. Tak boleh dah. Bila tu imam dah baca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak disunatkan lagi takbir. Kerana takbir tadi sunat. Bila tu imam buat, tu makmum semua dapat pahala sunat. Tapi kalau kita dah tu imam laju sangat, duduk bayang 30 hari dah dia jadi imam. Jadi dia duk Allahu Akbar, Bismillah terus. Dia pun tak iftitah dah, nak cepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita sebut bismillah, maka kita sudah tak disunatkan untuk takbir. Ingat tu? Jadi imam, dia kena pelan-pelan. Allahu Akbar. Takbiratul ihram sekali. Lepas tu kita kena takbir 7 kali. Allahu Akbar. Dalam setiap takbir kita disunatkan untuk kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Sebut tasbih juga. Allahu Akbar sampai 7 kali Allahu Akbar. Bila selesai 7 kali, barulah kita baca surah Al-Fatihah. Baca surah Fatihah pertama ni, makmum kena diam lah. Lepas tu makmum kena aminkan surah Fatihah imam. Lepas tu makmum kena baca surah Fatihah macam mana imam baca tadi. Dalam keadaan si imam baca surah lazim. Apa-apa surah pun tak apa, tapi disunatkan membaca surah Al-A'la. Disunatkan baca surah apa? Surah Al-A'la. Jadi kita kena baca surah A'la. Surah A'la pendek, tapi disunatkan juga baca surah Qaf. 10 ayat surah Qaf. Tapi siapa apa surah Qaf? Saya pun tak hafal. Qaf ya, ingat. Boleh juga. Allah. Lepas baca Fatihah, kita tarik Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Kita berhenti sat dan makmum baca Fatihah, kita pun rokok. Boleh, tapi nampak keterlaluan sangat. Bacalah surah Al-A'la. Kalau tak mampu surah Al-A'la yang banyak ayat, baca surah lazim biasa, Qul An-Nas ke, Al-Falaq ke, Al-Ikhlas ke. Tak kisah baca pergi mana pun, benda mudah ya dalam agama ni. Jadi lepas habis kita baca surah lazim, imam pun rokok, makmum pun rokok, imam i'tidal, makmum i'tidal, imam sujud, makmum sujud macam biasa rakaat pertama. Naik rakaat kedua, kita takbir. Kan kita takbir, kita rakaat kedua tu kita bangun Allahu Akbar, kita panggil takbir intiqalat. Takbir intiqalat tu tak terkira. Bila kita takbir tu, takbir pindah rukunnya daripada kita sujud kepada kita qiyam. Lepas tu kita kena takbir lagi berapa kali? 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar macam saya sebut tadi, kena sebut subhanallah walhamdulillah. Kita kena tasbih di dalam setiap takbir kita. Lepas pada takbir 5 kali, kita baca surah Fatihah macam biasa dan kita baca surah Al-Lazim. Surah lazim. Al-Lazim. Ada surah lazim. Surah lazim tersebut kita baca surah Al-Ghashiyah. Ghashiyah pun panjang juga. Kan? Panjang kita baca surah An-Nahl tak apalah. An-Nahl ataupun tak baca langsung. Baca je ayat mana yang kita mau. Baca yang pendek-pendek. Baca surah yang apa? Ayat kursi ke? Amanah Rasul ke? Baca.
Baca yang tu. Jangan baca doa lepas mayang pula lah. Doa lepas mayang tu bukan Quran. Kita kena satu juzuk daripada Al-Quran. Jadi baca yang mana-mana ayat, yang mana kita ingat, yang mana mudah saja. Kita pun baca. Lepas tu makmum imamkan, kita punya makmum aminkan Fatihah kita. Lepas tu makmum akan mendengar surah lah yang kita akan baca, surah lazim yang kita akan baca. Tapi kalau kita sunat lagi, kita baca surah Al-Ghasyiyah ataupun surah Al-Qamar. Surah Qamar pun panjang jela juga. Jadi siapa yang ingat baca. Kalau siapa tak ingat tak payah baca. Senang saja. Senang saja. Lepas tu kita macam biasalah kita tukar rukun kepada rukuk, i'tidal, sujud, yang antara dua sujud pula. Lepas tu kita akan duduk tahiyat akhir dan kita menyelesaikan semayang sunat hari raya kita. Pesan tu maksudnya kalau tak cukup takbir pun tak apa. Kadang kita semayang kan, semayang kita pun lupa takbir apa. Kita terus baca Fatihah ya. Sebab takbir tu sunat. Takbir tu sunat. Jangan kita duk bilang takbir cukup ke tak, tu kita batalkan semayang. Batalkan semayang kan sengaja hukumnya haram, dosa. Nah, kita dosa saja semayang dah. Lepas tu kita keluar semayang, batal. Kita membatalkan semayang akan sengaja, kita berdosa. Nah, jangan buat gitu. Kalau terlupa takbir tu kena sujud sahwi. Takbir ihram, takbir ni. Takbir apa? Takbir ni. Apa takbir subhanallah bihamdillah wala ilaha illallah tak perlu sujud sahwi. Tak perlu. Tengok, kalau bukan kata terlupa, kalau buat tak cukup ke apa ke, dikira terus secara borong. Sebab apa? Takbir ni nak memuliakan sembahyang tersebut ya. Nak memuliakan sembahyang tersebut. Jadi kalau kita dan takbir. Kalau tok imam tak mau takbir, kita pun tak payah nak takbir. Kita tak boleh duk pergi takbir pula tok imam tak takbir. Bila tok imam tak takbir, kita belakang nak buat pandai pula, kita pun duk takbir seorang-seorang. Takbir seorang tak boleh ya. Kalau kita main masbuk pun masbuk. Kita kena sudahkan takbir kita sendiri ya. Kan kalau kita main rakaat kedua, kita takbir 5 kali kan. Kita main rakaat kedua yang satu lagi, kita kena takbir sendiri 5 kali tu. Allahu Akbar, takbir sendiri 5 kali tu sampai cukup. Lepas tu kita baca surah Fatihah, baca surah lazim, kita rukuk sujud i'tidal macam biasa. Tu habis sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni, sunat kita buat secara berjemaah di tempat lapang. Harus kita buat dalam rumah. Kalau suasana PKP ni tak boleh sembahyang di luar, kita sembahyang dalam rumah kita. Kan? Sembahyang dalam rumah kita dengan anak bini kita secara berjemaah lah. Lepas tu kita sunat juga untuk kita baca khutbah. Khutbah ni sunat. Kita baca pun boleh, tak baca pun boleh. Adapun sembahyang Jumaat, khutbahnya wajib. Main sembahyang raya, khutbahnya jadi sunat. Nak baca khutbah pun boleh, tak mau baca pun boleh. Kalau kita biasa malas tak payah baca, biasa rajin baca. Tapi saya anjurkan supaya baca. Sebab apa? Sebab khutbah ni salah satu daripada syiar Islam. Bila kita melaksanakan syiar Islam, kita dapat pahala. Bukan kata kita dapat pahala, orang nak dengar pun tumpang pahala kita sekali. Jadi kita kena buat. Sunat. Ustaz Syamsuri Hasan kata sabit dalam kitab Hasyiah Syarqawi, Zakaria Ansari ke siapa tak pengarang, tapi Hasyiah Syarqawi kata, Imam Abdullah Syarqawi lah kata sunat kita laksanakan khutbah dalam rumah kita untuk menegakkan syiar Islam. Ada pendapat kata tidak sunat. Kita kata sunat dengan mana apa? Buat apa pahala. Kalau setengah kata harus, bila kata harus, buat tak apa-apa. Rugi. Supaya makan harus. Buat, muang makan. Tapi kalau kita tak niat sunat, kita tak apa-apa. Bila kita tak makan pun tak apa-apa. Kalau kita kata khutbah tu harus, harus buat lambak pun tak apa-apa. Tak apa-apa. Itu ulama kata ya sunat. Bila dia sunat, kita kena buat lah. Buat dapat pahala, kita tinggal tak apa-apa. Kuranglah kemuliaan yang kita nak dapat. Kan bila lagi kita nak jadi tok khotik lah rumah lah kan. Lah rumah. Jadi khutbah ada 5 rukun lah. 5 rukun khutbah. Kena ingat kalau tak ingat 5 rukun khutbah ni balik awal tak tahu dia baca khutbah apa. Jadi kita hak semayang duduk depan-depan dalam masjid tu, kita kena ingat rukun khutbah ni. Kadang-kadang untuk imam khutbah mati waktu berkhutbah ke, sakit pingsan ke, kita kena bangun pergi khutbah siap-siap bagi sah semayang Jumaat kita. Kadang kita rukun khutbah pun tak tahu, tapi berkhutbah lama dah. Lama benar dah kita berkhutbah. Syarat sah khutbah pun kita tak tahu. Kadang kita beza pula, syarat sah khutbah tu kita kata rukun, hak rukun khutbah kita kata syarat sah, tak betul juga. Jadi kita kena reti. Bab fiqh ni dia luas. Dah hak yang kecil, hak yang rukun, hak kena fardu sunat, kena ingat Hak luas tu perbahasan masalah. Hak yang sumber asas kena ingat. Hak rukun berapa, hak syarat sah berapa, hak perkara membatalkan khutbah berapa. Hak tu kena ingat. Kalau tak reti tu balik awal. Saya pesan banyak kali. Ada 5 syarat ataupun 5 rukun khutbah. Pertama, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Mengucapkan hamdalah. Kita kena ingat. Kalau kita tak mau ni pun kita baca tu khutbah ringkas hak daripada duk hantar lah basak tu. Baca tu mudah cerita. Tak pergi duk baca saja. Lepas rakaat pertama, khutbah pertama dia pun duduk.
Duduk. Dia satu khutbah lah. Bukan dua. Satu khutbah. Dia duduk, dia bangun. Baca apa pula tak tahu. Apa pertama, hamdalah. Yang kedua, as-salatu ala Rasulullah, selawat. Jadi bila kita nak khutbah, syarat kedua kita kena selawat kepada Nabi SAW. Bila kita tak selawat, maka tidak sah khutbah kita. Yang ketiga, wasiat takwa. Kita kena wasiat takwa. Ittaqullah, kita kena wasiat takwa. Yang keempat, kita kena baca qiraatul Quran, setengah daripada ayat Quran, sejuzuk daripada Quran kita kena baca. Yang kelima adalah doa lil muslimin. Ada 5. Pertama, hamdalah. Yang kedua, salatu ala Rasulillah. Yang ketiga, qiraatu ba'dil Quran. Yang keempat adalah qiraatul Quran. Yang ketiga adalah wasiatut taqwa. Yang keempat adalah qiraatul Quran. Yang kelima adalah doa lil muslimin. 5 ni kena, kalau boleh dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab mudah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu ittaqullah. Lepas tu kita baca bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu kita baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Habis khutbah kita. Seminit tak sampai. Seminit tak sampai khutbah kita. Tak, tu kalau orang tanya kita, duduk di antara dua khutbah tu syarat khutbah ke tak? Rukun khutbah ke tak? Tak, dia itu adalah syarat sah khutbah. Bila kita tak duduk, maka sah Jumaat. Khutbah Jumaat kita tu dikira tidak sah. Tu. Kita kena reti ya. Kita kena reti syarat sah khutbah dengan rukun khutbah. Jadi kita kena siap sedia rukun khutbah ni. Kalau kita tak mampu, kita baca rukun khutbah. Khutbah yang siap dibuat oleh orang, kita cuma bangun baca je. Pakcik kara pun boleh baca sendiri esok kat rumah. Tongkat pegang. Kita tak ada tongkat tak mau pula. Tongkat. Ambil lah apa-apa kayu. Kayu besar ke kayu kecil kan. Jangan ambil kayu nyapu dah. Nampak teruk sangat. Ambil lah kayu apa pun. Kalau tak ada kayu pun tak apa. Sebab dia sunat je. Sebab apa? Nabi SAW bila berkhutbah pegang tongkat. Nak tunjuk haibah. Nak tunjuk kata Islam tu gah pegang tongkat tu. Kalau kita tak pegang tongkat pun tak apa. Ni kadang masjid, kalau kita tak pegang tongkat, dia kata tak boleh. Tak. Hak tu kan orang dalam masjid tu pun kadang tak reti. Tongkat tu bukan rukun khutbah pun, bukan syarat sah khutbah pun, cuma perkara-perkara sunat hak Nabi buat. Kita kena laksanakan. Bila kita nak semayang ni? Nak semayang hari raya ni bila nak buat? Semayang hari raya bila nak buat, pakcik? Semayang raya bila nak buat? Waktu kita nak semayang duha, kita boleh laksanakan semayang raya dah sehingga semayang zuhur. Waktu tu waktu mula semayang zuhur sehingga semayang zuhur. Waktu tu kita boleh semayang raya. Pakat semayang raya waktu tu, nak lewat pun boleh, nak awal pun boleh. Tapi ada tak sunat ke, haram ke, makruh ke bab semayang ni? Untuk semayang raya kita dilewatkan untuk solat. Adapun semayang raya haji kita disunatkan untuk awal kan. Mayang raya haji, mayang cepat-cepat. Awal-awal mayang dah. Lepas tu kita nak pergi an-nahar, kita nak pergi sembelih. Adapun semayang raya puasa ni, kita disunatkan semayang lewat. Mayanglah pukul 8, 8.30, pukul 9. Mayang. Lepas tu hanya ada kunjung-kunjung ziarah-ziarah ya. Kita tak perlu nak sembelih-sembelih dah. Apa lagi? Di antara adat-adat kita duduk pada hari raya ni, apa dia adat kita yang perlu kita buat? Pertama, kita kena hidupkan malam raya. Malam raya kita kena hidup Kalau masjid pun buat semayang sunat tasbih. Kan? Pakcik karya duk imam. Apa karya pula ni? Pakcik bakar. Kadang duk imam semayang sunat tasbih malam raya. Kami di Mesir pun buat agak semayang sunat tasbih. Malam ni tasbih seorang-seorang takut tak tertasbih lah kot. Malam ni, malam raya bakat buat solat sunat tasbih lamanya kita akan berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita digalakkan seperti saya kata tadi, bila hari raya ni mewah sikit, pakailah baju elok sikit, bagi makan orang benda elok-elok. Jangan bagi makan orang benda kita nak buang dah. Kita beli elok-elok, ayam-ayam, daging-daging apa semua, kita bagi orang makan. Kalau buat masa PKP ni orang tak boleh main rumah kita, kita bungkus-bungkus hantar jiran-jiran sebelah. Nanti mereka bungkus-bungkus bagi kat kita pula. Kita akan rasa hak orang buat dan orang akan rasa kita buat. Yang seterusnya, kita kena banyak bersedekah. Seafdal sedekah hari ni, duit raya bagi hari ni. Sebab pahala kita bagi esok dengan hari ni beza. Nak bagi duit raya bagi hari ni. Bagi hari ni kat orang kita, esok kata esok tak ada. Esok rumah orang jauh lah. Orang dekat, saya nak dapat pahala lebih. Saya bagi kamu RM10, saya dapat RM100 pahala, RM10 kamu dapat. Kalau esok saya dapat RM10, RM10 yang saya dapat. Awak dapat RM10 juga. Jadi nak buat pahala, buat hari ni. Sebelum tergelincir matahari hari ni, buat pahala, bersedekah banyak-banyak, bagi orang makan. Kalau tak ada pun senyum ya, pusing kampung petang raya senyum ya orang. Orang tanya sebab apa nak sedekah di bulan Ramadan ni banyak pahala. Saya tak ada duit nak sedekah, saya senyum je lah. Satu lagi orang kita ni,
Saya nak bang ni, orang kita ni dia suka sedekah benda hak dia tak mau dah. Betul ya Pak Nyang? Contoh kat masjid tu tengok tu kain baju berkotak-kotak. Kan lambat orang bagi tu pun orang tanya lagi. Nak bagi lagi boleh tak? Orang yang bijak ni dia tak bagi. Orang baju-baju dia pakai baju dia. Dia bagi duit sebab orang lain perlukan duit. Ni kalau bagi baju apa semua hang dah pakai berapa kali dah apa semua hang bagi kat orang. Tu benda hang tak mau. Habis aku orang susut pahala sedekah hang. Sebenarnya hang nak bagi nak buang daripada mari hang tu nak buat baju baru hang beli. Hang pi bagi kat orang, hang pi lengguk tempat orang pula. Hang lengguk kat masjid pula tu. Kat masjid berlambak baju siapa nak pakai tu? Lah mula-mula susun elok. Lah ni dah bercerai-berai dah. Esok dah buka masjid dah boleh buat ni apa? Orang panggil ni. Apa kita panggil bandel. Masjid pun dah boleh buka bandel dah sebab banyak orang buat. Lepas tu duit tu masuk dalam tabung masjid. Orang kita ni susah nak bagi duit tapi dia senang nak bagi barang. Barang pun bukan hak eloknya. Hak yang dia nak buang-buang dah dia bagi orang. Tu orang kita. Hak ni kalau orang dengar orang marah tapi saya nak cakap benda betul ya. Kalau orang kita jenis bagi duit, masjid tak payah duk pergi cakap setiap kali Jumaat minta sumbangan. Sampai masjid malu minta sumbangan sebab apa? Tak berhenti-henti orang bagi. Sampai kata apa? Tak payah bagi dah. Banyak dah. Tapi sebab apa kita minta? Sebab orang suka bagi benda hak kita tak perlu. Takkan ustaz main mengajar di masjid kita nak bagi baju hampa? Kan? Ustaz ni ada baju 2-3 lai, baju gurung semua bagi kat ni. Ni masjid bagi. Nah, ustaz tu pun banyak dah baju. Jadi kita kena manfaatkan duit yang kita ada. Kita bagi apa yang kita suka, apa yang kita nak, pahala dia lebih besar. Apa yang kita tak suka kita bagi ke orang, pahala besar sebab benda kita tak suka. Nabi SAW kata apa? Masaddaqta abqaita. Apa yang kamu sedekah pada hari ini, abqaita, dia akan jadi baki kamu di akhirat kelak. Anfik ma fi jaibik. Buat keluar apa yang dalam poket kamu, ya'ti kama fi ghaibik. Dia akan datang kepada kamu dalam keadaan kamu tak tahu. Rezeki bagi RM1 hari ni, esok orang bagi kita RM10. Bagi RM1 hari ni, esok orang belanja kita makan tengah hari. Kita pun tak tahu rezeki kita. Bagi RM1 hari ni, lusa tu kita jadi menteri besar. Benda kita nak tahu. Orang lantik kita jadi wakil rakyat. Saya pun teringin jadi wakil rakyat ni. 10-20 tahun kita lantik kena jadi alipah lu. Dikala lagi orang kata kita ni, kita kena pilih politik yang betul lah. Kan orang kata kita tak politik, Nabi politik, kita politik ke, kita kena pilih hak elok, hak memang betul-betul diperlukan oleh rakyat. Sebab politik maknanya politik sendiri ni adalah fitnah. Politik sendiri itu adalah fitnah. Jadi kalau kita kena gunakan fitnah sebaiknya, dan orang yang nak masuk dalam politik tu betul-betul orang yang kuat lah. Kan kalau kita tengok mula-mula kehancuran yang berlaku disebabkan politik kan. Kita tengok Sayyidina Ali, kita tengok Muawiyah, kita tengok Sayyidina Aisyah di fitnah dengan kisah Al-Ifki, gelang Sayyidina Aisyah, rantai Sayyidina Aisyah yang jatuh gugur. Di fitnah Sayyidina Aisyah dengan Safwan bin Puak yang depa fitnah Safwan dengan Sayyidina Aisyah berzina. Disebabkan fitnah, disebabkan siasah, riasah. Jadi hak nak masuk dalam politik ni, kita kena berusaha-usaha cuci politik. Tapi kalau politik tu maknanya rosak, kita masuk hak yang geng rosak, kita pun jadi rosak. Jadi kita kena masuk hak elok. Jadi kita kena tengok mana. Saya pun tak anjur masuklah ni, jadilah golongan ni, jadi golongan. Kita kan ada akal dah, kita kan bijak dah. Hak lain kita boleh fikir, tapi kan benda hak simple tak boleh fikir, susah. Jadi kita kena fikir sungguh-sungguh, fikir dengan akal yang salim, kita pilih sebaiknya. Sebab parti politik ni kalau pilih hak mana pun tak berdosa pun. Pilih hak nak masuk UMNO ke, nak masuk PAH ke, nak masuk Pakatan Harapan ke, Pakatan Nasional ke, mana-mana nak masuk pun tak kisah, tak dapat dosa pun, tak dapat pahala pun. Kalau kita masuk dalam BN, kalau mereka buat jahat kita bersongkong-kongkong, kita dapat dosa ke? Sebab Allah Ta'ala kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Wahai orang, wala tarkanu, jangan kamu campakkan diri kamu, jangan kamu cenderung diri kamu ilal ladzina zalamu, pada mereka yang buat zalim. Tak kira lah kalau PAH buat zalim, kita duduk dalam PAH. Kalau kita duduk dalam UMNO buat zalim, kita duduk dalam UMNO. Kalau kita duduk dalam PAN buat zalim, kita duduk dalam. Kita kena pilih hak betul-betul. Lepas tu kita kena tegur. Bukan masuk politik ni tak boleh tegur. Tak. Pemimpin bila salah kita kena tegur. Bila betul kita kena ikut. Itulah. Tu kan nak bagi jadi wakil rakyat ni, boleh pilih saya lah wakil rakyat. Pilih saya, bantuan setiap Ramadan kita bagi beras. Bukan kata 5 kilo, bagi 20 kilo. Pilih saya ya. Kita nak tolak Cina kan, Cina banyak di Penang. Sebab tu orang Islam di Pulau Pinang tengok tak boleh pergi mana. Kadang saya pening. Bukan saya nak kata apa, cuma kita tengok khutbah apa semayang Jumaat. Kenapa tak boleh nak dibesarkan sound bila kita berkhutbah semayang Jumaat waktu PKP ni? Tak. Kalau buka sound, bukan orang dengar khutbah bukan lama pun. Kadang orang yang tak boleh semayang dia boleh dengar juga khutbah tersebut.
kan? Orang yang duduk dalam rumah, dia boleh dengar khutbah tu, intisari apa maklumat terkini. Tapi kenapa nak ditutup, yang ada arahan tutup? Sebab kita dipimpin oleh orang Cina, orang yang bukan Islam. Kalau kita dipimpin orang Islam, insya-Allah setiap apa yang kita nak buat, apa yang Islam nak akan terlaksana. Tapi kalau kita dipimpin oleh orang kafir, susah. Jadi kita kena pilih pemimpin orang Islam. Macam mana nak buat? Boleh pimpin. Boleh kita lantik orang Islam di kalangan kita untuk jadi pimpinan kita. Yang penting kita kena sokong dia, bukan lantik tu tinggal. Lantik tinggal ni banyak dah jadi gitu. Jadi kita kena lantik, kita kena sokong. Ustaz Azhar ada pencen jadi pegawai Jabatan Agama Islam, lantik jadi wakil rakyat. Wakil rakyat ni boleh sampai mati pun boleh. Esok nak mati, hari ni jadi wakil rakyat lagi. Sebab tengok Tun Mahathir ni sampai 93 pun dia boleh jadi, sampai Perdana Menteri pun dia boleh. Jadi kita lepas jadi pencen tak nak buat apa, kita angkat jadi wakil rakyat. Okey, lepas ni tak ada sangkut paut dengan mana-mana dah. Saya masih nak kerja lagi, masih nak ada anak bini dan sebagainya. Nampaknya free kita boleh lantik jadi wakil rakyat kawasan macam Bubuk ni. Boleh kan Bukit Tajam? Boleh tak? Boleh no? Di akhirnya saya nak cerita tentang satu pujangga Arab. Arab kata apa? Laisal aidu liman labisal jadi. Bukan dinamakan raya tu dengan orang yang pakai baju elok-elok. Innamal aidu ta'atu Yazid. Dan hanya raya itu ketaatannya makin meninggi. Tu kita panggil raya. Laisal aidu liman labisal jadid. Tidaklah aid itu, tidaklah raya itu adalah orang yang pakai baju baru saja. Sudah baju baru saja. Innamal aidu man ta'atuhu yazid. Bagi sesiapa yang ketaatannya menambah. Jadi orang yang taat, rayanya akan jadi raya yang sebenar. Tapi kalau orang yang asi, orang yang banyak buat maksiat, ketakwaan dia akan jadi rayanya akan jadi sia-sia, rayanya akan jadi haba'an mansura, rayanya akan jadi permainan dunia saja. Tapi kalau orang yang taat macam Nabi SAW, macam para sahabat, macam para wali, macam ustaz-ustaz kita, macam tok guru kita, mereka raya sebenar-benar perayaan. Tengok depa raya pun qanaah, masih biasa-biasa ya. Kita raya bazir. Sunat kita mewah tapi tak sampai had membazir. Jadi yang mana yang baik tu datang pada Allah, mana buruk terlanjur pada kelemahan saya sendiri. Dan saya serahkan majlis kepada Al-Fadil Ustaz Abu Bakar. Ustaz Azhar Abu Bakar. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil di atas penjelasan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah, besok kita dapat mendirikan semayang Aidilfitri dan kita sekali dengan berkhutbah insya-Allah. Kalau kita semayang seorang-seorang mungkin kita tak khutbah tak apalah, nak khutbah kat siapa, seorang-seorang kita. Tapi kalau bila kita semayang berjamaah dengan anak isteri kita, maka kita sunat kita berkhutbah. Yang tak sunat ni bila semayang seorang-seorang. Habis semayang seorang kita khutbah. Tadi orang kata kita gila pula pasal duduk khutbah seorang-seorang kita. Nak khutbah kat siapa? Baik, jadi mudah-mudahan dengan penjelasan, penerangan yang dibuat oleh yang berbahagia Al-Fadil tadi dapat kita pungut dan kita jadikan tauladan kepada kita di dalam kita menghadapi PKP ini, dan juga kita di dalam itu juga kita adanya Ramadan dan juga Aidilfitri. Baik, jadi akhirnya saya bagi pihak kami yang buat rakaman ini ataupun yang buat live ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.